Alright, hi. Video ni dia bukan basic sangat, dia dah pergi pada yang dah biasa trading. Ini komen saya pasal kaitan multi time frame dan juga pasal mengenai untuk memahami MTF. Dalam MTF, apa kejadah tu? Maksudnya lah dalam mapping ada mapping, dalam candlestick ada candlestick, itu konsep dia. Okay, saya abaikan yang tu bahasa tu. Kita pergi tengok dari segi praktikal sini. Okay. Saya bagi contoh satu goal lah. Ini saya bagi contoh. Ini just tip direct. Kita bagi contoh pada goal. Tengok pada chart. Okay, dekat chart ni kalau you perasan, satu ialah kalau you tengok dari segi bentuk CDS apa sebagainya, memang kita obviously ini memang cakap memang uptrend lah kan. Dan ini adalah satu candlestick continuation dan ini adalah zone buy kita, dan ini adalah sangat marvelous lah kalau dapat buy kat situ. Wowie kan. Sebab kita target range dia besar. Tapi pada sama perhatikan ini juga berada di zone apa ni? Dia juga berada di zone yang boleh kata kejap ni saya boleh slide ke? Okey, tak boleh. Okey, satu lagi lah, dia juga berada di zone bahagian sini, iaitu di zone MA yang berlawanan lah. Maksudnya dalam pertentangan, maksudnya MA mirror. Jadi possibility dia main range ni lama sebenarnya, tak seperti kat situ. Dan ini juga adalah melibatkan MAN. Itu point saya yang pertama. Okay, point kedua lah, iaitu saya nak you tengok dekat weekly. Kalau you perasan weekly, BB ni mak maintain lagi ni. Maintain tu maksudnya lah dia squeeze lagi. Dia masih lagi squeeze, maksudnya dia punya relation dengan time frame monthly tu dia masih lagi mengatakan kemungkinan besar dia boleh turun kat sini balik. Macam tu. Sebab ini sedang squeeze, bermaksud entry pada monthly tu, pada MA5 dia tu di area situ. Jadi ini kemungkinan boleh sideway lagi. Kan, kemungkinan besar. Sebab BB ni kuncup. Kalau BB ni buka, aku suspend lah. BB ni kuncup. Nombor dua ialah dia juga berhasil lagi berada di zone MA purple, bermaksud MA mirror ni masih lagi valid. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, kita tengok pada daily. Daily ni pula BB ni break. Perasan tak? BB ni break. BB break ni bahaya tau. BB ni ada kekuatan. Jadi ini yang kata saya menarik tu, saya nak share pada you tu. Macam mana keputusan ni sebenarnya? Saya sell ni sebabkan, kalau you perasan, ini kebetulan yang dah ada minggu lepas, tapi BB H4 pun buy ni. Maksudnya dia masih lagi strong. Okay, reason kenapa saya buy lah, saya ambil awal. Agak sedikit premature, tapi saya rasa okay. Satu ialah, saya lihat ini sudah bentuk bukan saja CTS, tetapi sudah bentuk iaitu candlestick trend. Okay, CTS tu maksudnya daripada konsep Fibo. Satu ialah dia dah menjanjikan lah. Menjanjikan satu ialah break ni. Okay, lepas tu satu lagi ialah maksudnya dia dah settlekan Mamat ni, saya dah settlekan yang ni. So ini adalah valid CTS lah pada saya. Jadi saya sell ni nak ambil kesempatan sebenarnya. Nak ambil kesempatan. Jadi sell yang awal ni bukan saya sell kat situ. Saya sell time frame kecil sebab saya follow daripada M15 lagi sebenarnya. Kalau nampak sebelum dia turun tu, kalau you perasan, saya dah follow kat situ lagi. Jadi saya cuba masuk dekat M5 masa tu kan. Jadi valid lah untuk saya punya penurunan. Cuma masuk tu dah area-area bawah ni. Jadi pada saya biasa, tak ada masalah. Pasal kita memang masuk dan tinggalkan dia. Ni area sini asalnya. Alright, so point saya sekarang ni lah, iaitu saya nak you nampak dari segi ni. Ini macam lebih analisis lah. Dan analisis macam ni saya akan bagi kepada terutama yang join daily premium tu. Yang 10 sebulan tu, RM10 sebulan tu kan. Saya akan bagi live. Dan saya pun ada buy sebenarnya. Kalau you tengok dalam daily premium siapa you join, kalau you members, you tengok saya ada buy. Buy saya memang solid dan you patutnya make money. Cuma nak ceritanya keadaan sekarang ni untuk yang public. So jadi pada you perasan, kalau you perasan, pada tempat yang kita tengok dari segi sini, tendensi dia memang sangat buy. Tetapi saya khawatir dekat sini. Di weekly ni masih lagi squeeze, di monthly masih lagi tunggu. Jadi kemungkinan besar daily yang tengah seronok ni mungkin boleh terus diturunkan oleh H1 sekarang. Faham tak? Diturunkan oleh H1 sekarang. Kita tengok balik, monthly, tengah buy, kita jelas kat sini. Lepas tu pada weekly, dia juga tengah squeeze. Dan sekarang di daily, dia buy tetapi H1 sudah menunjukkan dia nak turun. Jadi biasanya signal kita tunggu H4 kan. Tapi ini satu konsep yang saya nak you consider, yang you faham. Sebab tajuk ni memang saya sengaja buat macam ni. Pasalnya ialah saya nak you faham dari segi macam aplikasi. Kita masih dalam discretionary trading. Maksudnya, kita fokus kepada antara time frame sebenarnya. Dan dari setiap time frame tu, kita panggil kaedah top down, down top down untuk analisis, mapping, CDS, mapping volume dan juga mapping klasik. Tapi pada sama kita kena tengok daripada yang down top tu untuk sebenarnya time frame kecil juga boleh memulakan pembentukan time frame besar bila time frame besar tu bagi signal
ataupun bagi hala tuju berdasarkan contohnya konsep BB, konsep ada support resistant, confluent dan sebagainya. Okay? So, tolong komen bawah ni. Boleh like, komen dan juga subscribe. Apa pandangan you? Apa kaitan dengan time frame besar, time frame kecil? Sebab ini macam more dah pergi, tak ada basic sangat lah. Dia macam dah more pada intermediate. Tetapi untuk orang baru sangat penting juga you start faham, aware yang kita nak kurangkan risiko dalam trading. So, kita cuba cari confluence. Kita cuba cari juga iaitu volume dalam market. Maksudnya kita tahu adakah sideways ataupun trending supaya kita sesuaikan dengan dagangan kita. Okay? So, please klik like, komen dan juga subscribe channel ni dan sebarang komen yang you tulis saya semua baca. Mungkin saya tak terbalas secara langsung, maksudnya secara direct, tapi saya akan jawab kemudian sama ada dalam bentuk video ataupun dalam perkongsian yang akan datang. Jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum.